Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afiqah binti Khalid dan ahli kumpulan saya Syed Arifuddin dan juga Sri Daren telah menjalankan analisis komunikasi berkesan ke atas sesi terkumpulan yang telah kami jalankan pada malam sebelumnya. Berdasarkan analisis kami dapati bahawa model komunikasi yang telah berlaku sewaktu sesi temu bual ini ialah interpersonal, yang mana ia merupakan proses komunikasi dua hala antara tetamu yang ditemu bual iaitu Encik Afiqah dan juga pihak yang menemu bual iaitu Encik Sri Daren dan Encik Said. Elemen yang penting yang dapat kita lihat daripada sesi temu bual ini pula ialah maklum balas. Pihak yang menemu bual telah memberi respon atau tindak balas dalam bentuk verbal atau bukan verbal atau kedua-duanya sekali. Selain itu, kemahiran komunikasi yang digunakan pula ialah pesanan verbal. Jawapan dan penerangan yang telah disampaikan oleh pihak yang ditemu bual iaitu Encik Afiqah telah disampaikan dalam secara ringkas dan tersusun, bebas daripada sebarang jargon dan tidak menimbulkan sebarang kesukaran atau rintangan untuk pihak yang menemu bual bagi memahami konteks yang disampaikan. Pihak yang ditemu bual telah menjawab pertanyaan dengan memenuhi ketiga-tiga perkara penting dalam komunikasi, iaitu prapasa, refleksi perasaan dan juga meringkas. Seterusnya, saya serahkan pula kepada ahli kumpulan saya yang kedua. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis komunikasi berkesan dari segi jenis komunikasi yang dimakan. Jenis komunikasi yang digunakan oleh pihak yang ditemu bual sewaktu sesi temu bual adalah komunikasi lisan. Pihak yang dijemput atau pihak tetamu sangat bijak dalam mengolah kata dan mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Jawapan atau penerangan pihak yang ditemu bual tidak disampaikan dalam kelajuan yang terlampau laju atau terlampau perlahan. Ini menyebabkan perkara-perkara yang disampaikan, isi-isi yang disampaikan oleh pihak penemu bual boleh difahami dengan jelas dan teliti serta terperinci. Seterusnya, intonasi yang digunakan oleh pihak penemu bual dan tetamu yang ditemu bual juga adalah tepat, yang juga membenarkan penemu bual memahami mesej yang ingin disampaikan dengan sangat baik. Akhir sekali, sesi temu bual ini disampaikan dengan singkat dan jelas dalam tempoh masa yang ditetapkan, iaitu selama 30 minit. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kemahiran-kemahiran komunikasi berkesan yang telah ditunjukkan oleh ahli-ahli kumpulan serta tetamu yang ditemu bual tadi. Kemahiran yang pertama ialah kemahiran tingkah laku. Kemahiran tingkah laku merupakan kebolehan manusia untuk berinteraksi dan bergaul antara satu sama lain. Dalam temu bual yang telah dijalankan, tetamu yang ditemu bual telah menunjukkan kemahiran mengawal tingkah laku yang baik. Contohnya, beliau menunjukkan komunikasi mata yang konsisten dengan sentiasa memandang kamera serta menunjukkan fokus beliau yang kekal, konsisten juga sepanjang proses temu bual. Selain itu, kedudukan tubuh dan pergerakan badan beliau serta mimik muka yang ditunjukkan memberikan indikasi bahawa beliau sentiasa bersedia untuk ditemu bual. Akhir sekali, beliau mengeluarkan suara yang lantang dan jelas dan mudah difahami ketika memberi respon pada soalan-soalan yang telah diberikan. Baiklah, seterusnya adalah kemahiran menimbulkan minat orang. Kemahiran menimbulkan minat orang adalah sangat diperlukan jika seseorang itu hendak didengari oleh orang lain atau hendak diberikan perhatian ataupun difokuskan oleh sebuah kumpulan penonton yang besar. Tetamu yang telah ditemu bual berhasil melibatkan pendengar menggunakan topik yang berkait rapat dengan para penonton sebagai siswa guru. Beliau juga telah membawakan topik perbualan yang dimahirinya yang menampakkan bahawa beliau berada dalam kepakaran beliau. Selain itu, beliau juga telah bijak mengaitkan pelbagai isu semasa dan perkara-perkara yang sedang berlaku dalam kehidupan harian untuk menarik perhatian dan menghiburkan serta menarik perhatian penonton untuk mendengar temu bual tersebut. Para penonton didapati tertarik apabila beliau menggunakan atau
menggunakan lawak atau kaedah-kaedah humorous atau lawak-lawak ringkas sebagai penyegar mata supaya mereka sentiasa mendengar dengan aktif. Akhir sekali, bagi saya ialah kemahiran memberi perhatian. Bagi kemahiran memberi perhatian, kemahiran ini sangat diperlukan oleh kedua-dua pihak, khususnya pihak penemu bual. Penemu bual berjaya mendengar dengan aktif dan menumpukan perhatian dengan sepenuhnya terhadap respon-respon yang diberikan oleh tetamu dalam temu bual tersebut. Contohnya, soalan-soalan yang diutarakan oleh penemu bual kepada tetamu saling berkait rapat dengan jawapan-jawapan yang telah diterima sebelumnya. Tambahan pula, penemu bual juga sentiasa memberi maklum balas positif secara lisan dan bukan lisan dengan mengangguk kepala serta berkata ya, bersetuju maupun menyoal kembali soalan untuk mendapatkan kepastian. Oleh itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kemahiran yang digunakan semasa sesi wawancara ini adalah kemahiran mendengar. Sebagai contohnya, tetamu berkongsi pemahaman beliau tentang soalan yang tidak jelas semasa temu duga dan bertanya sama ada dia betul ke tidak. Moderator dan penemu ramah mengangguk ketika tetamu sedang menerangkan sesuatu tajuk. Selain itu, moderator dan penemu ramah menggalakkan tetamu yang berpengetahuan untuk berkongsi pandangan beliau. Akhir sekali, penemu ramah meminta soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran pemerhatian. Moderator, tetamu dan penemu ramah menunjukkan gambaran mata yang jernih, tenang dan tepat. Selain itu, mimik muka moderator, tetamu dan juga penemu ramah yang bercakap kelihatan gembira dan ceria. Akhir sekali, moderator, tetamu dan penemu ramah menunjukkan perasaan yang tepat dan nada suara yang digunakan adalah sesuai. Kemahiran yang seterusnya adalah kemahiran mengemukakan soalan. Soalan terdiri daripada soalan terpimpin dan soalan terbuka. Soalan terpimpin adalah soalan yang mempengaruhi pendapat atau perasaan penerima supaya sependapat dengan penghantar. Sebagai contohnya, penemu ramah dan moderator bersetuju dengan penerangan tetamu. Soalan terbuka pula adalah soalan yang memerlukan penerima memberikan pandangan atau perasaannya sendiri tanpa dipengaruhi. Sebagai contohnya, moderator dan penemu ramah meminta pandangan tetamu untuk mendapatkan penjelasan. Kita teruskan pula dengan kemahiran memberi refleksi perasaan. Kemahiran ini dapat dikuasai sepenuhnya oleh tetamu yang ditemu bual iaitu Cik Afika. Beliau berjaya untuk memahami perasaan yang ingin disampaikan oleh pihak yang menemu bual iaitu Encik Said dan Encik Sri Darin. Sebagai contoh, dalam sesi temu bual yang dijalankan, Encik Said dan Encik Sri Darin telah mengulangi soalan berkenaan persekitaran pembelajaran sebanyak 2 kali. Di sini kita dapat lihat kemahiran ini diaplikasikan oleh Encik Afika bagi memahami. Mungkin mesej yang ingin disampaikan adalah untuk Encik Afika mengubah konteks jawapan. Yang pada mulanya hanya menyentuh tentang pelajar yang bernasib baik, mungkin boleh diubah arahnya kepada menyentuh keadaan pelajar yang kurang bernasib baik pula. Kita teruskan pula dengan kaedah rephrasing dengan izin. Cik Afika telah berjaya untuk rephrase ataupun untuk mengulang kembali frasa yang digunakan bagi menegaskan isi yang ingin disampaikan. Perkara ini atau tindakan ini telah membolehkan pihak yang menemu bual untuk memahami konteks jawapan Cik Afika dengan lebih baik. Seterusnya, kita beralih kepada kemahiran terakhir iaitu kemahiran memberi maklum balas. Maklum balas yang telah diberikan oleh Cik Afika adalah sangat baik. Hal ini kerana bahasa dan cara yang disampaikan adalah sangat jelas. Maklum balas yang diberikan oleh Cik Afika juga tidak bersifat abstrak atau berselindung yang boleh menyukarkan pemahaman daripada pihak yang menemu bual.
Cik Afika juga tidak bersikap menghentam atau berleter atau seolah-olah memberi tomahan kepada soalan yang diberikan. Sebaliknya, beliau menjawab dengan nada yang tenang. Cik Afika juga tidak menyentuh sebarang isu sensitif atau isu keagamaan sewaktu menjawab sebarang soalan yang diutarakan. Dan dengan memenuhi perkara-perkara ini, saya dapat membuat konklusi bahawa maklum balas yang diberikan oleh Cik Afika sebagai pihak yang ditemubual adalah sangat baik dan memuaskan. Sekian sahaja analisis daripada kumpulan kami. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.